Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya ingin membawa kepada anda satu pendedahan perkembangan yang menarik pada PRU ke-15. Jadi di Semenanjung di Semenanjung sekarang sudah pukul 5.29 petang. Jadi tinggal 31 minit lagi untuk pengundian tamat. Berdasarkan maklumat yang telah saya terima, peratus yang keluar mengundi agak tinggi. Jadi saya belum dapat feedback yang tepat berapa peratus yang keluar mengundi. Ramalan saya adalah peratus yang keluar mengundi akan mencecah 72%. Jika ianya mencecah 72% ataupun berada di sekitar kawasan itu, kira ramalan tepatlah. Okey, sebegitu juga saya meramalkan pengundi Cina, peratus dia akan mencecah 80%. Jadi sekiranya pengundi Cina ni mencecah 80% atau di sekitar sana 85% ke 75% ke, kira ramalan itu agak tepat. Jadi dua ramalan setakat ini tepat. Satu lagi ramalan nampaknya sudah terbukti apabila kita lihat bahawa peratus Melayu yang keluar mengundi tidak memberangsangkan berbanding dengan peratus Cina yang keluar mengundi. Jadi ini sebenarnya menunjukkan banyak perkara. Pertama sekali, bila kita lihat peratus Melayu yang kurang keluar mengundi, bukannya kurang sangat, tapi kurang berbanding Cina. Mungkin ada orang kata ini akan memberi manfaat kepada PKR, atau Pakatan Harapan. Sebenarnya Pakatan Harapan ni, undi Cina dia dari sudut sokongan Cina India, dia dah maksimum. Dia tidak boleh maksimalkan lagi. Supaya Pakatan Harapan menang, dia perlu mendapat tambahan undi Melayu yang bukan daripada pengundi tradisi PKR dan Amanah. Jadi untuk mendapat undi tambahan itu, dia semestinya mendapat undi dari UMNO, dan kalau boleh PAS lah, tapi PAS nak harap sokong Pakatan sukar. Jadi untuk Pakatan membentuk kerajaan, dia perlu undi Melayu tambahan dari UMNO. Pada masa PRU 14, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan dia telah bertanding di bawah tiket PKR. Jadi disebabkan Tun berada dengan Pakatan Harapan, apa yang berlaku adalah banyak undi Melayu daripada UMNO, iaitu undi dendam, telah mengalir masuk ke Pakatan Harapan atau PKR. Jadi walaupun bersatu menang 13 kerusi, tapi sebenarnya PKR, oleh kerana Tun menggunakan logo PKR, jadi ditanam di dalam minda orang Melayu, kalau nak dendam kepada UMNO, undi PKR. Jadi PKR sendiri mendapat manfaat daripada undi dendam UMNO. Anda perlu faham benda tu. Jadi untuk PKR bentuk kerajaan atau PH bentuk kerajaan, dia semestinya mendapat undi dendam daripada UMNO. Begitu juga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dan PAS untuk mendapat bentuk kerajaan, dia perlu mendapat undi dari UMNO. Jadi semuanya bertumpu kepada undi dendam dari UMNO. Faham tak? It's very simple logic. Sekarang ni apa yang kita lihat adalah di kawasan-kawasan putih, tradisi putih UMNO, di kawasan-kawasan tradisi putih memang nampak ketara ada ramai Melayu yang tidak keluar mengundi. Tapi peratus Melayu yang tidak keluar mengundi tidak begitu rendah, tapi tidak lebih dari Cina setakat ni. Jadi ini menunjukkan dari kalangan pengundi putih, ramai yang sudah menolak UMNO. Jadi kawasan putih kita tidak boleh katakan ianya kawasan putih lagi. Ianya sudah tukar sama ada kepada kawasan kelabu atau hitam. Itu saya tidak tahu. Tetapi ianya bukan lagi kawasan putih UMNO. Dan memandangkan di kawasan-kawasan putih ini, ada sebilangan tertentu Melayu yang tidak ingin keluar mengundi,
maka kita tafsirkan bahawa berlaku undi boikot dan ini berleluasa. Okey. Jadi bila berlaku boikot dan mereka tidak ingin keluar mengundi, bermakna walaupun mereka tidak setuju dengan UMNO, tidak suka UMNO, tetapi mereka tidak ingin sokong parti lain. Jadi dia tak suka UMNO, dia tak mau keluar mengundi, tapi dia tak nak pergi undi PKR, dia tak nak undi Bersatu, dia tak nak undi Pejuang, dia tak nak undi PAS. Jadi itu adalah boikot yang di mana orang tu tidak ingin keluar mengundi. Jadi dari situ kita boleh dapat tahu bahawasanya bahawa UMNO akan kena teruk. Di sini boleh nampak dah UMNO akan kena teruk. Okey. Tapi bukan hanya UMNO akan kena teruk. Yang kena teruk bersama adalah Bersatu dan PKR. Awal tadi saya beritahu, untuk PKR menakluki kerajaan bersama Pakatan Harapan, dia perlu undi dendam dari UMNO. Jadi dia tidak akan dapat undi ini. Sebab kita lihat ada sebilangan pengundi putih duduk rumah. Okey. Jadi dia tidak dapat undi ini. Dan dari awal saya dah dapat maklumat, ini jangkaan saya lah, ini bukannya berdasarkan maklumat terkini. Pengundi yang tidak setuju dengan UMNO, kalau dia dah nak tinggal kat rumah, ini memberi petanda yang secara tidak langsung mengesahkan dakwaan saya dulu bahawa mereka tidak suka Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Okey, jadi rumusannya mereka tidak ingin keluar, jadi mereka tidak suka Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Itu bukan, is an open secret lah. Okey, saya buat tinjauan pun Bersatu duduk di bawah. Mereka tidak suka Anwar dan PKR, itu open secret sebab PKR pun duduk di bawah. Mengapa mereka tidak suka Muhyiddin Yassin? Sebab kecelaruan politik, tikam menikam dan kegagalan kerajaan Muhyiddin Yassin. Mengapa mereka tidak suka Anwar? Sebab mereka tidak sekali-kali akan menyokong parti yang bersekongkol dengan DAP. Okey, so mereka duduk rumah. Jadi ini secara tidak langsung memberi keyakinan bahawa sebenarnya PKR ditolak dan Muhyiddin Yassin ditolak dan Pakatan tidak mungkin bentuk kerajaan. Walaupun undi belum dikira, saya yakin Pakatan tidak akan bentuk kerajaan, Muhyiddin tidak akan bentuk kerajaan, malah PKR akan kena teruk dan Bersatu memang akan kena teruk. Tetapi di dalam UMNO, kalau kita lihat pengundi putih UMNO ni yang marah dengan Zahid ni, kita kira 70% dalam UMNO ni dia lebih bersifat moden, dia lebih pemikiran terbuka. Tapi mesti ada Melayu Islam dalam UMNO lebih kurang 30% yang konservatif, berhaluan kanan. Melayu konservatif dan berhaluan kanan ni, dia boleh terima PAS. Dia boleh terima parti yang berteraskan penyatuan ummah. Jadi kita lihat di luar sana, manakah parti yang berteraskan penyatuan ummah? GTA. Sebab GTA adalah gabungan 5 parti politik bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam dan beberapa NGO bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Jadi 30% pengundi konservatif berhaluan kanan dalam UMNO ni, yang dalam kawasan putih ni, dia ada alternatif. Dia lihat GTA pun boleh, kemudian dia lihat PAS pun boleh. Sebab itu dari awal saya beritahu, PAS dengan Pejuang dari sudut pilihan dia duduk di tangga teratas. Jadi memang akan ada pengaliran undi dendam dari UMNO ke parti-parti lain, tetapi ia tidak akan memanfaatkan PKR, ia tidak akan memanfaatkan Bersatu, ia tidak akan memanfaatkan Amanah, ia cuma akan memanfaatkan Pejuang dan PAS. Cuma sekarang kita tidak tahu apabila undi itu berpecah, adakah ianya boleh diterjemahkan kepada kerusi tambahan buat Pejuang dan kerusi tambahan buat PAS. Sekarang dah mula nampak apa yang saya beritahu. Ya, keputusan belum keluar, undi belum dikira, tetapi sudah nampak. Sebab itu portal-portal pro Bersatu sudah panik. Sebab itu portal-portal pro Bersatu tiba-tiba sekarang merayu agar orang Melayu keluar mengundi. Sebab dia dah tahu apa yang saya cerita. Lagi sekali ada orang akan berkata, oh Regi tak apa, Cina ramai keluar, dia akan menguntungkan DAP, dia akan menguntungkan PKR. Cina
tahun 2018 pun ramai keluar. Tapi China, DAP, PKR, PH ni dah maksimum dah dengan China dia, dah maksimum dah dengan India dia. Ya, itu dah maksimum, dia tidak boleh lagi maksimum untuk membenarkan dia bentuk kerajaan. Semestinya orang perlu undi dari UMNO. Jadi UMNO yang lebih pemikiran terbuka ni, dia tidak akan terima PKR, dia tidak akan terima even konservatif lah, UMNO secara am lah, dia tidak akan terima PKR, dia tidak akan terima amanah, dia tidak akan terima bersatu. Tetapi golongan konservatif di dalam UMNO ni, dia boleh lihat kepada PAS dan Pejuang. So itulah sebabnya tajuk saya hari ini adalah memang sah berlaku undi dendam, dan memang sah berlaku boikot terhadap UMNO. Jadi walaupun belum keluar keputusan, nampaknya sudah kita dapat bayangan bahawa tidak ada parti yang akan menang majoriti. Bohong kalau kata PH menunjukkan peningkatan, malah saya memang dari awal dah beritahu dia akan menunjukkan penurunan, dan perikatan ni hanya PAS. Kalau untung sekalipun, ianya PAS. Cuma masalah sekarang PAS dengan Pejuang ni, dia akan dapat manfaat daripada pengundi konservatif Muslim daripada UMNO yang marah dengan UMNO. Tetapi dia duduk dalam gabungan-gabungan yang berasingan, dan ada kalanya mereka bertanding sesama sendiri di dalam tempat-tempat tertentu, jadi undi itu pecah. Itulah masalah di situ. Jadi itu maksud saya tidak tahu sama ada undi Muslim konservatif dari UMNO ni bila menjurus ke Pejuang dan PAS, adakah ianya akan boleh diterjemah kepada kerusi tambahan. Baik, jika anda ada soalan, anda boleh tanya. Ada orang akan tanya, sebelum anda tanya saya jawablah. Oh, Anwar dah umum akan bentuk kerajaan. Saya dah beritahu dalam live terdahulu. Anwar ni ini perangai dia dari 2008 dia umum, kita dah menang majoriti, orang Sabah, kita akan bentuk kerajaan. Kemudian bila result keluar, PKR tak menang, memang dia sebenarnya tahu tak akan menang, jadi dia buat sandiwara, sebenarnya kita menang tapi mereka permainkan kita. Saya ada kotak-kotak bukti, sampai hari ini kotak tu tak muncul, tapi dia buat perhimpunan sini, perhimpunan sana, ya. Kemudian 2013 pun sama, dan kali ini pun sama, dia buat statement seolah-olah dia nak bentuk kerajaan. Bohonglah, berapa kali korang nak kena bohong dengan Anwar Ibrahim? Berapa kali kau nak kena bohong dengan si Anwar Ibrahim ni? Sama juga dengan Muhyiddin, dia timbul persepsi, ya, Anwar buat ceramah tempat tertentu, tak sampai 50 pun turun, yang tu dia tak cerita, ya. Tun buat ceramah perdana hari itu, memang luar biasa sambutan, Tun tak bising pun. Okay? So sebenarnya apakah keputusan akhir pilihan raya ni, saya rasa akan berlaku kejutan-kejutan, saya sendiri tidak tahu. Sebab itu saya tidak ingin umumkan apa pendapat saya berhubung dengan kerusi yang akan dimenang oleh Pejuang, kerana saya tidak ingin esok kalau salah saya diserang. Sebab itu saya kata saya cuma campurkan kerusi Pejuang dengan kerusi Perikatan, dengan kerusi Warisan, dan saya percaya mereka boleh dapat 110. Tetapi kalau anda tanya kerusi Pejuang, kita tunggulah. Okay? So ada soalan? Kamarudin Din. I think you are answering to someone. Okay, rakyat dia bukan bodoh. Dia tahu what Muhyiddin is up to. Dia tahu what Anwar is up to. Ya, tapi satu yang ketara is penolakan terhadap Zaid Hamidi. Zaid Hamidi sekarang ni situasi dia di Bagan Datuk genting. Adakah dia boleh menang? Adakah dia akan kalah? Kita tidak tahu, tapi genting. Tapi genting ke tak genting, Zaid Hamidi ni ditolak oleh orang Melayu. Pemimpin-pemimpin UMNO ni banyak ditolak di kawasan mereka sendiri. Ya. Okey. Adakah GTA akan bersama Perikatan? Itu saya tidak tahu. If I am Tun Mahathir,
saya akan beritahu terus terang Kak Muhyiddin, ini yang saya nak. Anda terima? Terima. Anda tidak ingin terima? Saya rela duduk di pembangkang. Dan sekarang percayalah, Muhyiddin tengah panik, Anwar tengah panik. Apakah keputusan Bagan Datuk agaknya? Saya tidak tahu. Saya tidak ingin ramalkan. Sebab apa? Kita sudah nak sampai ke fasa keputusan. Jadi biar keputusan berbicara. Okey, Rashid Sheikh, saya cuma berharap dengan PN dengan PAS sahaja. Okey, you nak berharap apa, kita perlu hormati. Saya pun tolak Zahid. Ramai tolak Zahid. Penolakan terhadap Zahid ni bukan kecil, sudah jadi gelombang. Penolakan sebenarnya, bila kita lihat Anwar buat ceramah tu, yang pakatan tu kan hari tu kan, tahu tak berapa ramai, majoriti tu sebenarnya orang-orang pakatan, bukannya orang-orang awam. Ya, dia memang timbulkan persepsi. Tempat yang dipergi, ada tempat yang dia pergi tak sampai 50 orang. Ya. Saya pengundi BN, PRU 15 saya undi PAS. There you go. Okey. Ini kalikah DSAI akan jadi PM ke-10? No comment lah. Kita tunggu keputusannya. Saya pun dah letih nak cakap. Peratusan keluar mengundi ialah lebih 80%. Tapi saya ramalkan lebih 72%. Sama ada dia mencecah 72% atau lebih kurang, campur tolak sedikit di area tu, kira ramalan saya dah tepat dah. Sama juga dengan penundi Cina. Saya ramal lebih 80%. Kalau dia 75 hingga 75% pun sekalipun dah kira agak tepat lah ramalan tu. Dan saya juga ramalkan akan berlaku undi dendam. Itu sudah terbukti. Tak cuma dalam bentuk boykot. Okey. Maknanya ini petanda ada pengundi yang walaupun dia dendam terhadap UMNO tapi dia keluar mengundi. Mungkin undi itu telah mengalir ke tempat lain. Yang tidak keluar mengundi ni banyaknya pengundi yang berfikiran terbuka. Pengundi berfikiran terbuka ni alternatif dia adalah PKR ataupun bersatu. Nampak sangat mereka tidak ingin undi bersatu atau PKR, mereka duduk rumah. Jadi pengundi konservatif, dia nampak ada alternatif yang dia boleh pertimbang, iaitu PAS atau Pejuang. Sebab apa? Pejuang juga telah menyatukan rumah. Okay? You nak percaya tak percaya, kita biar keputusan berbicara. Tuan JC di Langkawi macam mana? Langkawi saya kurang memberi perhatian sebab saya dapat maklumat risikan Tun akan menang. Sama ada menang ke tidak, saya tidak tahu. Tapi saya kurang memberi perhatian. Saya lebih kepada nasional secara am. Ya. Okey. Berapa kerusi parti bebas boleh menang? Oh, itu memang mustahil saya nak jawab lah. Termenunglah Anwar PM tepi ke 100 selepas ini. Kita lihat sahaja. Kita lihat. Jangan tanya saya berapa kerusi Pejuang. Saya tidak pernah meramalkan dan saya tidak akan meramalkan. Muhyiddin pun dah goyang juga rasanya. Yes. Di Pagoh goyang. Tapi I'm not saying dia akan kalah, I'm not saying dia akan menang, cuma maklumatnya goyang. Di Kubang Pasu Puak Melayu yang mula keluar awal mengundi hidup Datuk Wira Amiruddin. Apa pendapat tuan di Padang Serai nanti? Oh, no comment. Pada muka Rafizi. Saya that's why saya kata no comment. Sebab saya cuma kata ada penolakan. Tapi keputusan akhir kita tunggu dan lihat. Adil ya, sebab hari ini dah nak keputusan, buat apa nak buat ramalan? Kita tunggu dan lihat keputusan. Cuma sah berlaku boykot. What are the chances of BN? BN takkan menang. BN kena teruk. Ya, dulu kalau korang selalu kata BN, END. Kali ini betul-betul BN. Itu yang saya tak faham. Ismail Sabri kata mungkin malam ni boleh bentuk kerajaan. Mungkin dia cerita nak gabung dengan pihak lain lah. Itu saya tak tahulah. Saya rasa bebas boleh menang di Padang besar. Satu perkara yang menarik adalah peratus yang keluar tinggi walaupun banjir di tempat tertentu.
Itu sudah menunjukkan kemarahan rakyat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mereda banjir, banjir paras lutut, sampai pusat mengundi tu sudah ditutup. Ya. Dia mereda banjir, dia keluar beratur panjang nak undi. Zahid main-main. Dia sudah timbulkan kemarahan luar biasa, satu gelombang anti Zahid. Dan natijahnya akan dirasai juga oleh Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin. Miri banjir, yes. Okey, saya akhiri live ini buat masa ni. Saya tidak ingin ramal apa-apa. Sebab saya sendiri sekarang ni tak tahu what is the end result. Okey, saya ulang. Jadi kita tunggu keputusan. Okey. So jika perlu saya akan live selepas selepas ada maklumat menarik, ya, sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.